Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kedua-dua pengurusi majlis, Encik Johari Saad dan juga Puan Fauziah Kadir. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Asri yang menjadi penghulu kepada bacaan doa sebentar tadi. Terima kasih kepada Ustaz Syauqi yang memberi sedikit tazkirah kepada kita. Yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Syahidan, Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan selaku pengurusi Perhimpunan Bulanan bagi bulan Jun 2014 JPN Kedah. Yang berusaha Tuan Haji Jamil bin Maknoh, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah yang sedang menjalankan tugas sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Kedah. Yang berusaha tuan-tuan Ketua Sektor yang berada di belakang saya, di tepi saya, di kanan saya. Yang berusaha Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah, Kak Rusnah, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Pegawai-Pegawai Kanan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, Tuan-Tuan Pengetua dalam kawasan Kompleks Pendidikan dan Tuan Pengetua yang sudi hadir untuk menerima sedikit tanda ingat daripada JPN, Guru Besar dalam kawasan kompleks dan juga guru besar yang menjadi tetamu, pegawai-pegawai di Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, staf-staf sokongan dan tetamu-tetamu yang tidak saya dapat sebut satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran atas limpah kurnianya kita diberi kesihatan yang begitu sempurna. Walaupun ada orang yang tak sihat, dia tak bagi tahu kita, dia diam-diamlah, sengap-sengap, tapi kita anggap kalau boleh masuk ke dalam dewan dalam keadaan begini, kita anggap semua kawan-kawan berada dalam keadaan sihat dan sempurna, jasad dan juga jiwa. Alhamdulillah. Semoga kurniaan ini akan berterusan walaupun di mana kita bertugas, walaupun di JPN ataupun di PPD ataupun di sekolah, ataupun semasa kita susah senang dan semasa kita berada di dalam keadaan yang stres seperti kata Cikgu Sauki tadi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Ismail Syahidan dan anak-anak buahnya daripada Sektor Penilaian dan Peperiksaan yang menjadi urus setia kepada perhimpunan ini. Saya masuk tadi, mula-mula tadi saya duk teringat lagi kuliah matrikulasi perlih. Saya minta maaf sungguh-sungguh, hati tu saya cakap saya peda. Bukan kata pasal saya tak petah bercakap, tidak. Tapi saya orang Kedah kata peda lah, minta maaf lah orang lain lah. Saya takut saya silap lagi. Jabatan Pelajaran Kedah tu saya sebut kuliah matrikulasi perlih lagi. Dulu bila saya pergi perlih, kolej matrikulasi perlih tu setahun nak tukar. Duk kerja sebut kuliah Sultan Abdul Hamid. Sampai di depan waris 10,000. Depa tiap-tiap tahun waris akan masuk 10,000 waris akan hantar pelajar 2,500. Satu pok bawa satu budak bawa sampai 2 kereta. 2 kereta tu kira 10 orang tu, lebih kurang 10,000 lah kira. Penuh lah. Jadi saya ni 2-3 kali. Jadi saya kena lantik seorang penolong pengarah di belakang, kena ingatkan saya. Saya tak kerusi dia tu bagi dekat. Bila saya tersebut kuliah Sultan Abdul Hamid, saya tersyarum, ketuk meja sikit. Saya tahu dah kata saya silap lah. 2-3 kali. Jadi di sini saya peda. Jadi kalau saya silap, minta maaf banyak-banyak. Saya akan santun lah sikit cakap awal-awal ni supaya tak terkeluar lah cinta lama tu. Kuliah matrikulasi perlih sudah menjadi cinta lama dan kenang-kenangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya kasihi dan saya hormati sekalian. Hari ini perhimpunan pertama kat saya, perhimpunan berkali-kali kepada tuan-tuan dan perempuan. Ada yang sampai 20 tahun dah dulu ikuti perhimpunan ni, macam-macam lah kira. Saya tengok banyak orang tu, Kak Fuzia, Cik Mubarak, macam-macam lah. Saya tengok sekerat tu, saya kenal semua. Semasa saya susah dulu di sekolah,
kat depa lah tempat saya mengadu. Saya kenal semua, saya ingat semua satu persatu. Saya tidak lupa langsung tentang kenangan lama selagi saya tak dapat penyakit hak orang tua dapat tu. Sebab nak lambat, dekat-dekat dah saya pun nak sampai dah lah, tak berapa tahun lagi sampai dah, tapi masih lagi clear. Tapi saya ingat semua jasa tuan-tuan dan perempuan kepada saya semasa saya berada di sana. Jadi bila jadi orang perempuan yang pertama mai jadi pengarah JPN ni, kira benda pelik lah. Saya nak abang betul-betul lah, saya abang ikhlas hati, saya cakap saya tak usah simpan lah, sebab hak ni anak cucu saya semua lah orang JPN. Sebab tu saya tak bagi panggil PPD mai lagi. Tak apalah, depan ni, barisan depan ni mereka nak bawa kenangan pi dah. Kita pun nak ucap terima kasih. Mereka dengar tak apalah, ni anak cucu saya lah ni kira. Jadi kan orang perempuan nak jadi pengarah ni, saya pun rasa nak pengsan. Memo saya dapat itu, memanglah saya ni dah 8 tahun duduk di JPN. Saya berulang ni kira sangatlah lama cerita tuan-tuan dan perempuan. Sebab tu kalau cikgu-cikgu nak mai tukar, minta tukar, tak usah bagi mereka mai jumpa pengarah, mereka balik saja ya. Pasal apa? Pengarah lagi lama, 18 tahun duduk atas jalan. Kira anak hak kecil itu nama Najmi, ya, panggil comel Siti Najmi. Besar lah 19 tahun dah mak dia, mak tak ada. Mak duk Ayam Putih, mak duk Sekolah Menengah Pendang, mak duk Putrajaya, mak duk Kuliah Matrikulasi Perlis, tak ada. Jadi pakai buat homework, pakai telefon ya. Jadi kan bila saya nak balik mai sini, depa tanyalah mau tak balik. Saya kata kalau saya sesuai balik kerana saya boleh buat kerja, saya bolehlah balik. Tapi kalau saya balik kerana maksud dia kerana suami saya kerja tani, saya kata tak boleh, sebab saya perempuan. Perempuan ni macam alien, tahu tak? Perempuan nak balik jadi pengarah JPN ni macam alien turun dari langit ke-7 mana tak tahulah kira. Cukup pelik. Jadi saya kata tak apalah, saya pencen dalam keadaan yang tu pun tak apa. Tapi kan depa duk lipong lah juga. Pasal suami saya dia kerja di suatu tempat yang memerlukan ada isteri ketika-ketika tertentu. Dia tu kira memanjang pi seorang. Jadi lo ni cerita suami saya kahwin 2, 3, 4, 5 ni kira Allah tak tahu nak abang. Sampai hak seorang tu pi abang kat seorang tu lah abang. Dia tersah dah datuk bakak din kahwin lain. Lepas tu saya kata depa hak kawan seorang tu kawan baik kepada suami saya. Dia tanya tengok di mana? Aku tengok di Langkawi. Dia kata aku tengoklah, dia kata bini dia hak nombor 1 dia tak aku kenal, tapi hak nombor 2 ni aku tak kenal lah, tapi aku tengok. Kena suami saya duduk kerja Langkawi tu, saya pun bersiap segak-segak lah sekali tu, dah tak lama tak jumpa. Pip galak lah sikit, pegang lah tangan tu, cakok di bau, mereka tengok mereka kata bini nombor 2 dia dah. Jadi kan cerita macam-macam sangat menyebabkan saya pun fikir-fikir nak pencen pun dalam 3 tahun setengah dekat 4 tahun. Bila mereka tanya saya hangguk pi lah kalau sesuai. Jadi saya pun dibawa balik lah ke sini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, menjadi orang perempuan pertama di negeri Kedah. Di Malaysia dah ada 2 orang lah, 3 lah kira. Menjadi orang perempuan yang pertama memegang jawatan ini, cabarannya saya tak pernah kata hebat, tapi cabarannya telah disediakan oleh Allah, bukan disediakan oleh manusia. Allah bila disedia, dia kutip benda-benda kat tengah jalan tu nak bagi ada tercabar kita. Jadi saya habaq betul-betul dekat anak buah saya atas pentas, dekat anak buah saya di bawah, dan akan habaq ke anak buah saya yang saya akan buat roadshow secara berperingkat nanti, bahawa saya balik ni hati saya ikhlas dan betul-betul kerana Allah. Skrip hidup saya yang dibaca oleh Kak Fuziah tadi tu, pi rata tu, kira merayau rata duduk kat atas jalan tu, semua skrip Allah Ta'ala. Saya tidak pernah sekali-kali bawa surat pi minta secara ni tak. Bila dia bertanya nak tak, kalau tengok sesuai saya hangguk. Tapi hak ni saja yang saya hangguk ni. Hak ni saja yang orang tanya ni, hak nak balik sini tanya mau tak balik, saya hangguk lah. Kalau tu pun saya kata dengan satu syarat. Saya kata saya tak langkah kepala siapa. Jadi maka baliklah seorang perempuan sebagai alien dari satu tempat untuk jadi ketua kepada tempat ini. Law ni senang lah. Anggap kata saya ni no man no girl lah. Anggap kata saya ni pengarah tu bukan perempuan, bukan lelaki, baru kita lapang dada. Nanti takut kalau duk ingat kata dia perempuan, takkan kita nak berketuakan perempuan. Dalam Islam pun tak ada, tak usah kira tu lah. Ingat kata tak tahu Tuhan buat main mana, tak tahulah seorang tu perempuan pun tak, laki-laki pun tak, tak tahu mai jadi ketua sehingga kerja kita selesai. Macam tu cukup. Jadi semua orang nak tengok lah, nak tengok saya, lepas tu nak tengok tuan-tuan dan perempuan juga berketuakan laki-laki tu ramai dah.
ni ketua perempuan macam mana, mandom juga ke, toh ke hak perempuan tu mandom, mereka pun mandom semua, jenuh kita saya teruk. Jadi law ni saya harap semua, sekarang semua orang sudah ada di hati saya. Orang dalam JPN ini sudah ada tempat di hati saya. Saya sudah mula sayang, saya main 19, saya masak, lepas tu saya balik, saya main betul-betul 2 minggu setengah lah kira, saya sudah mula sayang kepada tempat ini. Dan yang sedih itu, masa nak balik tu, yang sedih tu, masa pergi ambil memo tu, petang 18 tu, mereka message, Azuya KPPM nak jumpa esok pukul 8. Tuan-tuan bayangkan, esok 18 bulan pukul 5 petang. Saya sedang berada dalam dewan, tengah buat preparation 19 pagi tu, waris 10,000 nak mai. Kerusi tengah susun, saya duduk atas pentas, duduk bersila atas pentas dengan anak-anak buah semua. Saya kena pergi Putrajaya law tu juga sebab takut lambat sampai nak ambil memo. Saya macam nak pengsan, bayangkan nak kena tinggal anak buah yang macam ni lah kira. Tapi hati tabahkan juga sehingga bawa satu PA saya macam Amy itulah, duduk tepi tu sengat-sengat, kata jangan tinggal saya, takut saya pengsan. Saya duduk agak dah lah. Bila sampai KPPM pagi tu, saya kata kena pi bila? Dia kata kena pi hari ni. Tuan-tuan bayangkan, hari yang saya kata nak pi tu, 10,000 waris sedang berada di dalam dewan menunggu pengarah untuk bagi ucapan. Saya kata kat timbalan, rahsiakan pemergian saya ke Putrajaya, rahsiakan dari semua pensyarah, rahsiakan dari semua orang. Saya pi dulu. Timbalan pun berucap bagi pihak saya, yang kebanyakan pelajar-pelajar AJKO tanya, awak pengarah tak sampai lagi. Saya duduk di Putrajaya. Saya kata jangan habaq. Jadi bila mereka dah gelisah atas, mereka mesej kata, puan boleh dapat tak lagi memo. Saya kata mendapat dah. Bolehlah umum dan sampaikan salam saya lah kepada semua waris. Timbalan tak boleh bercakap. Timbalan tutup, panggil KJ lah main cakap. KJ pun tak boleh cakap bila saya umum. Semua berasa sangat dalam keadaan yang sangat terharu. Saya tinggalkan tempat itu dengan kasih sayang, dan saya harap di sini pun saya akan mendapat kasih sayang seperti mana yang saya tinggal. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, menjadi guru di Kolej Sultan Abdul Hamid, Sekolah Menengah Pendang, menjadi guru kanan di Sekolah Menengah Agama Kedah, kemudian menjadi pengetua di Sekolah Menengah Kubang Rotan, dan juga Air Putih Dalam, menjadi ketua sektor jemaah nazir, hak orang lapor-lapor katuk kepala, katuk kaki, katuk tangan tu. Kemudian merantau menjadi seperti dagang Pak Malau, pergi ke Kolej Matrikulasi Perlis 8 tahun, 7 tahun setengah lah. Naik kereta pergi 70 km, 70 km pergi, 70 km balik. Ada ketika sehari 2 kali. Jadi 140, 280, sebab ada urusan suami di sini, saya kena balik tengah hari. Petang saat ni malam ada urusan di sana. Saya lalu ke Gunung Kayang apa semua tu. Semua itu adalah urusan Allah. Saya serah bulat-bulat, dan bila balik sini urusan Allah, maka saya berharap Allah akan menyediakan kepada saya suatu jalan yang tidak disangka-sangka, sehingga saya boleh memimpin Jabatan Pelajaran dan juga semua apa yang ada di negeri Kedah tentang pendidikan, sehingga saya boleh memimpin dengan penuh kasih sayang. Prinsip saya, tuan-tuan dan puan-puan, memimpin ini perlu kasih sayang. Dan orang yang dipimpin pula mesti sayang kat ketua, ketua pun mesti sayang. Tapi saya oleh sebab ramai sangat di bawah, saya tak boleh nak tunjuk kasih sayang kepada setiap orang secara individu, direct macam tu. Namun begitu, saya sayang sungguh-sungguh hati kepada semua warga JPN, mulai daripada 19 hari bulan itu saya bubuh sikit-sikit. Dan saya rasa saya sudah ada tempat yang kukuh untuk mengisi kasih sayang daripada tuan-tuan dan puan-puan. Mau tak mau, tuan-tuan dan puan-puan kena sayang kat saya. Sebab bila jadi ketua kepada suatu tempat, kalau orang tak sayang, silaturahim jiwa itu akan terpisah. Bila terpisah tak boleh buat kerja. Tak boleh, dia kena sayang kat ketua tu, kok mana pun kena sayang. Tak apalah ketua tu macam mana pun kita kena sayang juga kat dia. Kerana kita sayang lah, maka kita sanggup berulang alik lah, yang pergi Kuala Nerang, yang pergi mana. Kerana sayang. Kalau tak sayang, kita tak mau. Jadi saya harap kasih sayang itu menjadi faktor utama dalam Jabatan Pelajaran, PPD dan juga sekolah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, perkara kedua, tu selesai dah introduction tentang perjalanan hidup.
Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, semua faham. Semua pengarah yang mai berdiri di sini kali pertama, lepas tu berdiri sampai 2-3 tahun, dari dulu-dulu lagi lah, bahawa JPN ini tuan-tuan pun faham. Tambah yang duk buat in-house apa lagi faham lah kira. In-house tentang macam-macam lah program kita buat tu. Bahawa jabatan kita ini adalah nadi. Kita semua faham. Semua faham. Adalah nadi kepada sebuah kehidupan yang dipanggil pendidikan. Kira kalau jabatan ni tak berdenyut, di sana tu kan bercamuk lah, kira nak mati tak mati, hidup tak hidup. Kita ni nadi. Depa semua yang ada di sekolah, di PPD, semua-semua tu adalah jasad yang hidup berdasarkan kepada nadi yang bergerak di jabatan. Maknanya nadi tu kena kuat. Tapi tak boleh kuat teruk sangat, dia jadi sakit jantung ke apa pula. Dia kena beritma. Saya pinjam lah daripada unit Bayu lah. Beritma ni maksud dia, rentak dia tu kalau macam manusia 72 kali. Denyut tang ni kalau kita picit tang ni 72 kali 1 minit. Jadi dia kena ada irama yang sesuai, yang tak boleh pelan, tak boleh cepat, tak boleh, dia kena ada yang sesuai. Supaya depa semua yang jadi badan itu hidup dalam keadaan yang sihat walafiat. Jadi kita kena jaga diri. Jadi pastikan semua yang ada di sini, semua. Typist ke, apa sajalah, tak kira seorang driver ke apa, seorang tak terpisah. Di dulu panggil PSPN lah, bahagian teknologi tu, pendidikan tu, semua lah kira. Asalkan dia pendidikan, nadi itu mesti bergerak dengan begitu beritma dengan baik sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam nadi ni, dia bubuh pula sektor-sektor. Ni dan saya panggil nadi lah jabatan ni. Dalam nadi tu ada 10 sektor. Kalau saya tak silap Tuan Haji, betul lah 10 sektor. Baik, saya kenal semualah ketua sektor sebab saya jumpa dah. Baik, 10 sektor. Dalam 10 sektor itu, ketua dia adalah nama kita bubuh ketua sektor. Dalam sektor tu. Saya dengan timbalan ni jadi pemantau kepada tu lah kira. Ketua sektor. Ketua sektor tu ketua kepada sektor itu. Semua cerita tentang sektor mesti, tak boleh tidak, mesti melalui ketua sektor. Tak boleh kita walaupun memang kita pegawai meja, kadang-kadang ada benda-benda yang kita yang kena buat, kita akan pergi terus, tak boleh. Kalau nak pergi pun kita kena bagi salam dulu abang kat ketua sektor, kata kita nak kena buat benda ni. Dan ketua sektor kena rancang cantik-cantik dan supaya semua anak buah dia tahu tentang sektor itu. Saya ingat itu dah berlaku. Kalau selama ni sebab kalut sangat kementerian dia duk panggil terlupa abang, patah balik abang. Cerita dia tak kira lah. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Kalau Warren sampai, misal kata Warren duit lah. Warren sampai kat meja pengarah lah. Saya sedia dah satu nanti bukan pembaharuan, nak bagi senang. Saya duk buat kata senang, saya buat cop maksud tu. Adalah saya sign, lepas tu bawah dia ketua sektor 1 sampai 10. Saya akan tick ketua sektor mana yang terlibat lah. Okay, saya tick. Lepas tu benda tu akan pergi lah kat sektor tu dan ketua sektor lah. Dan ketua sektor pula dia tengok. Kalau dia tiba-tiba hari tu seminggu dia tak ada, dia akan habaq pula kat penolong ketua sektor dia. Kata kalau saya tak ada surat, siapa-siapa tengok jangan pergi macam tu je. InsyaAllah dia tak buat macam tu. Jadi supaya tak lambat. Jadi ketua sektor dapat yang tu. Kalau dia mengenai duit, Warren, ketua sektor akan hantar dulu kepada unit keuangan supaya direkodkan. Ketua sektor dia tak akan langkah unit keuangan lah. Ketua sektor bahagian ni saya bagi contoh bahagian K2P tu. Dia akan tak unit keuangan perikod. Selepas rekod tu mungkin unit keuangan akan bagi balik ke ketua sektor ke ataupun macam mana nak rancang. Barulah kita turun kepada pegawai yang menguruskan ataupun yang menjalankan tugas. Bermakna unit keuangan tahu, ketua sektor tahu. Ketua sektor bukan dia nak rekod orang mana pun, tapi dia sebagai ketua kita dia kena tahu. Bila kita tak langkah satu-satu macam tu, benda tu akan jadi sempurna saja, akan licin saja. Ketua sektor nanti ada orang tanya duit latihan ada berapa Cik Lah? Ada banyak ni, ketua sektor tahu tak lagi? Ketua sektor tahu dah. Unit high academic ada berapa? Cik siapa-siapa je lah, Cik Mubarak ke siapa, saya pun tak ingat lah ni ramai. Lepas tu dia tak ada, ketua sektor tahu tak lagi? Tahu. Jadi maknanya semua tok nenek kita tengah jalan tu tahu. Tapi kerja tu memang pegawai meja lah buat. Kalau kita tak langkah macam tu, dia akan jadi harmoni.
Unit sukan pun macam tu juga. Ketua sektor tahu duit macam mana. Jangan pi minta duit buta-buta gitu je. Semua ikut prosedur. Saya punya cara buat kerja dari dulu-dulu sampai lah, semua ikut prosedur. Kita ni sebagai penjawat awan, kita tak boleh macam kreatif, terutama keuangan. Jangan keuangan, pembangunan, melibatkan duit. Duit rakyat ni tak usah kreatif lah. Kita ambil duit gaji kita tu cukup. Duit hak lain tu kita urus elok-elok, cantik-cantik, lepas tu kita pulangkan semula. Sebab dia jadi macam ni. Dia ada dua penjawat awan ni, kita nak ada dua. Satu integriti, satu answerable tu lah kita panggil sebagai apa dia dalam yang dia punya bahasa dia, hak yang boleh menjawab tu Haji Sofa, accountability. Ya, accountability dengan integrity. Accountability tu maksud dia kita boleh jawab kalau dia tanya duit tu pergi mana, kita boleh habaq ni dia duit ni, ni dia file dia, ni dia, tu boleh jawab. Mai pi lah gajah BPR ke gajah apa pun. Nah, saya masuk kolej matrikulasi Perlis 3 hari ke 4 hari BPR masuk. Nak semak satu kes hak pengarah dulu 10 tahun dah, pengarah tu pun pencen mana hala dah duk buat mengai ikan puyu, duk tauk bokai tu, pengarah tu pun duk tauk bokai dah, BPR mai lagi. Lepas tu saya tanya lah, mai muda-muda umur depa pun baru habis, saya tanya nak buat apa cik. Dia kata ada satu tandas buat 75,000 di belakang tu, depa habaq surat layang tu habaq, kata orang tak pi kencing pun, tandas tu buat. Saya tanya tang mana, dia terdekat dengan bilik pengarah tapi jauh sikit sana. Saya tak apa, jom kita pergi tengok tandas tu ada. Tu pilah tengok ada, buka tengok ada. Lepas tu saya duk ingatlah 4 hari saya mai, semua tandas tu digunakan oleh semua orang-orang yang macam tuan-tuan dan perempuan duk kerja pergi kencing, duk ulang depan bilik ayah saya nampak. Saya tak apa. Lah ni cek, saya panggil cek lah, umur kot dah 24 je, 24-25, cek balik dulu. Tak apa, makcik, saya tak sebut. Tu cara saya nak selesaikan masalah tu, saya pakai psikologi. Saya tak apa, esok makcik panggil mereka semua-semua, mereka pun nak tergelak. Saya kata, makcik panggil mereka semua-semua, esok mai tengok file tu. Tak apa, mai lain, tak apa. BPR kita jangan kata tak mai. Kita kata tak mai, dia mai lagi. Lepas tu tak apalah, mereka pun balik. Saya panggil lah PEK, Pegawai Eksekutif Kanan, mai, cek. Saya kata, Natrah, buatlah macam mana pun, buat keluar file tu, saya tengok hampa pergi kencing. Tapi kita kena boleh jawapan. Buka file dia, telur puan betul lah buat 75,000, puan tahu saya apa. Saya tanya, okey, Natrah abang kat saya. Kita buat bangunan lain. Tak boleh pergi buat macam korek tebuk, tak boleh. Mereka tak bagi. Orang pembangunan ni tahulah mereka. Bukan boleh pergi duk tebuk, tak tahuan. Korek runtuh habis bangunan. Jadi kena buat tandas tu tepi ni. Dia kata tu yang jadi 75,000. Jadi macam rumah sebiji tu. Saya kata tak apa, kita boleh jawab dah. File ada tak? File ada. Natrah tak apa. Esok dia main. Saya kata pi kat Puan Natrah. Puan Natrah jawab semua. Puan Natrah jawab. Balik terus lah ucap terima kasih. Jadi di sini pun macam tu lah. Mesti boleh jawab. Integriti tu awal lagi lah. Maksudnya nak buat satu benda tu, kita berintegriti. Pagi boleh jawab. Saya nak tinggal kolej matrikulasi Perlis baru ni, pergi ambil memo. Saya boleh tinggal macam tu saja. Saya sign terus saja sebab semua benda dah tengah jalan tu. Saya kata kat timbalan, kat PEK, dekat CC, masa duk buat kerja tu clear, siap-siap. Jadi kalau saya pi tu, kita boleh basuh tangan lola tu juga. Maksudnya saya boleh serah tugas kat pengarah baru hari tu juga, pukul tu juga. Tidak ada masalah di mana-mana. Cuma nak kena type dah sikit. Jadi dia kena macam tu. Maksudnya kalau saya tinggal lola tu, saya boleh bagi kat mereka. Ambil lah, semua selesai. Keuangan bayar habis semua dah. Tak ada langsung hutang, sekupang pun tak ada. Semua prosedur keuangan semua ikut betul-betul. Sebut harga semua, walaupun benda tu harga dia dalam 55,000 kau, semua ikut prosedur. 20,000, lepas tu semua ikut prosedur. Sampai Pak Syekh kan gelak lah, hak 1,785 tu Pak Syekh di sana buat sebuah, bukan sebuah harga, pergi cari juga 3 quotation kau. Saya kata kat mereka, lebih pada 1,000 pergi cari juga 3 quotation. Saya hutang Pak Syekh tu, hutang perasaan lah kan, 1,785 tu. Sekolah yang putih dalam nak bayar PAM tu lah, PAM najis tu tak fungsi. Mai buat muka sekupang kat Pak Syekh bagi dulu lama lah. Cerita zaman prasejarah punya kata lah. Jadi ingat, duit orang semua orang ni sebenarnya bukan unit keuangannya ni cerita dia. Kita unit lain ni semua. Bab duit kupang, harta benda dunia ini depa akan korek. Jadi semua berhati-hati. Pengarah dia akan defend sungguh-sungguh hati pegawai dia. Lagi duk boleh. Kalau tak boleh tak payah. Lagi boleh saya akan defend. Jangan bimbang, jangan susah hati. Saya akan defend habis-habisan. Macam hak kolej matrikulasi Perlis tu dapat 4 hari beropi. Saya defend, clear. Habis lah mai lah, ucap terima kasih. Pengarah tu lepas tu dia tahu, dia mai lah, dia ucap terima kasih. Baik, tu yang kedua. Tentang berketuakan ketua. Jangan tinggal ketua.
Yang ketiga, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, sebagai penjawat awam. Ini kita semua penjawat awam. Kita minta kerja tu dulu. Teriak-teriak. Kita tak ingat dah lah kisah kita tua dah. Masa kita kecil-kecil dulu ni, umur 17-18. Nak kerja. Kita minta kerja ni bukan ada siapa paksa. Kita pun main kerja ni. Siapa tak paksa. Kalau kita tak mau, kita balik pergi buka kedai menjahit. Cina kedai menjahit tak ada buat baju merlik-merlik ni. Selai baju cik, berapa duit? 400, 450 semua. Sebenarnya kalau pergi buka kedai Cina tu kita kaya lagi. Macam pin lepas tu kaya melana. Nampak dia duk pakai skirt bodoh, tak ada apa, baju dia haram, tak berbiji-biji ni pun ni. Dia tak ada pun biji-biji ni, dia pakai tu skirt catok pendek tu. Lepas tu kan cikgu Jamil tahu Naimah tu kawan saya, kelasmate saya dulu tingkat 45. Naimah pun pakai baju merlik. Cina dia tak ada Cina pakai catok baju pun tangan pendek ya. Kira baju dia tu pasang RM4 dia pasal. Kain lebih-lebih kita tu buat cukup pasal. Jadi kan nampak tak? Tapi beli yang kata Kim tu, beli rumah, abang kat saya sambil relax, sambil duduk berdiri gunting-gunting, dia tak beli rumah 260,000 dia bayar cash dia tak payah sangat, dia tak nak pergi bank. 260,000 bayar cash saja. Kalau kita merah hujung mata lah. Jadi maknanya sebagai penjawat awam, kita ada banyak benda yang kita kena ingat. Mungkin kita tak buat, tapi kita tak boleh lupa benda tu, kira kena duduk tok depan dalam fikiran, dalam hati, dalam jiwa raga. Pertama sekali, penjawat awam tu kerja dengan kerajaan. Kerja dengan kerajaan. Bila kerja dengan kerajaan, kita kena tengok kerajaan apa yang ada pada ketika ini. Dalam hati kita, urusan kita dengan Allah. Tapi di luar ini, kita persembahkan bahawa kita adalah penjawat awam dengan kerajaan pada masa ini. Tak usah duk reka hak pelik-pelik. Tak usah reka hak pelik-pelik. Dia jadi payuh lepas tu. Kita penjawat awam, pada masa ni kerajaan tu. Kerajaan yang ada. Jadi kita adalah pegawai kepada kerajaan itu. Okay, jadi kita sesuai reka pelik-pelik, kita cermat, kita nak bicara, kita nak tulis, kita apa, seadanya. Dalam hati kita, kita dan Allah. Allah Maha mengetahui yang hati kita. Ikut suka kita. Tak apa, siapa pun tak kacau kita. Jadi kita kena sedar, kita main kerja di sini, lepas tu hujung bulan kita ambil duit, gaji dan sebagainya. Kemudian, kita ingat juga kepada semua pekeliling yang berkaitan dengan kerja tu. Ingat takat-takat mana yang boleh ingat. Kalau terlupa, selak-selak buka ketua unit, ketua sektor sekali-sekala, panggil mereka menerah-menerah ketua unit macam mana kita kena baca Quran banyak-banyak tu. Jadi macam tu juga, hak itulah tempat kita merujuk. Tonggak 12 tu ada 12 tu semua kesejahteraan apa semua cover semua. Hak tu depa penjawat awam, tak apalah kita tengoklah yang tu. Jadi apa saja ada dalam penjawat awam tu kita tak usah tonggak arus. Kita ikut je sebab kita minta. Kalau kita tak mau, kita rasa kita nak berniaga, kita kena berhenti. Kita tak boleh. Okey. Baik. Kemudian kita tidak boleh sebagai penjawat awam yang ketiga ni, tak boleh sekali-kali kreatif. Kita ubah sana, ubah sini. Duit ni boleh pitano, duit ni tak boleh. Budak boleh bawa, orang nak ada 10, kita bawa 15. Kita bawa takat orang minta lah. Jadi tak ada masalah. Dia bawa 15 tu tak ada siapa. Buh lambah tu 15 orang. Pilah cikgu 2 orang, perempuan seorang, lelaki seorang. Buh 15. Orang suruh bawa 10 je, tetap bas accident. Bas tu accident dan mati dalam tu. Mati dalam tu adalah mati budak-budak yang tak ada nama. Ni saya nak bagi contoh yang simple. Ada 15 yang orang suruh hantar nama 10, kita hantar 10. Tapi dah bas loh, sangat longgak kita buh dah lagi. Konon-kononnya nak bagi ni apa semua, buh 5 orang. Tak jadi apa, tak apa. Jadi sampai-sampai tang terolak, accident mati. Mati itu adalah 5 lagi, mati 2 ke 3 hak yang tak masuk dalam 10 nama itu. Insurans tak cover. Surat waris tak ada. Dia mai. Dia timbul lah macam-macam nak cerita, tak tahu nak abang. Saya setahun 2,500 di Kuala Matrikulasi Perlis tu. Budak umur 19 tahun. Akal jenuh nak mampu. Lesen kereta mak bagi dah masa tingkatan 5. Ada dah. Pak Syekh, ada dah lesen kereta. Perempuan lelaki semua ada lesen kereta. Semester 1 memanglah kita kata apa, ya cikgu, sayang cikgu Azuya, sayang, rindu lah dalam Facebook tu, pergilah buka Facebook saya, rindu, sayang, tak tahu, sayang. Semester 1, semester 2, lepas 5 bulan lah, lepas 6 bulan lah, dia boleh sewa 1 biji van tu boleh buh 8, mereka bubuh 18 orang. Mereka duduk atas riba kan macam mana tak tahulah, pi makan kenuri kok, salah seorang tu kahwin. Ingatkan, Syahrum kata, ingatkan makan kenuri itu dia elok start saja. Noh hantam di tepeng.
Depa balik sampai malam. Tak tahu, cikgu tak tahu sebab depa pi tu hari outing, pi pagi balik petang lah. Depa sampai balik. Kedai van tu tutup dah, tak boleh hantar van sewa sendiri, kutip duit lah seorang RM10 kata tak tahu. Balik tak boleh hantar van tu, tak boleh hantar. Bila tak boleh hantar van itu jadi masalah. Depa bawa van tu kat pakcik jaga, nak masuk tak boleh, dah lah guard pakcik jaga tutup, depa terjengah pak cikgu Syahrum takut pengarah marah semua. Depa 18 orang tu perempuan dan lelaki dah, depa pergi tidur di Kuala Palih. Ni lama cerita 3-4 tahun lepas ni. Depa pergi tidur di Kuala Palih. Hak perempuan tidur dalam van, hak lelaki pergi tidur kat luar lah. Tapi tu dia balik jumpa dengan mak. Mak tak tibai tapi pun ada lah mak buat. Tu 3-4 tahun lepas lah. Itulah satu kes yang kira pelik. Tapi ingat, 18 tu kalau tak ada aksiden apa. Tapi depa buat tu di luar maksud dia kalau jadi apa-apa college tak ni lah sebab depa pergi tu waktu outing. Cuma kita lah tak sedap mati. Macam tu juga dengan kita di JPN. Maknanya tak boleh kreatif langsung. Ikut saja betul-betul. Baik pilah tak seronok, tak apalah, asalkan kerja kita clear. Dan juga tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian. Sebagai penjawat awam, mula-mula kerja sampai hujung kita akan berpencen. Di JPN ini adalah tempat untuk ucap terima kasih kepada semua kaki tangan ataupun kawan sejawat kita yang dah sampai ke penghujung. Kita pun nak sampai ke situ. Buatlah macam mana pun. Nanti timbalan ada, saya akan maklum kat timbalan. Buatlah macam mana pun supaya ada kes macam tadi itu berlaku di atas pentas ini. Kita panggil dia tak mai tak apa. Tapi kita kena buat satu penghargaan. Sebab kita ni mewakili Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kerajaan Malaysia. Nak ucap terima kasih kepada pengorbanan semua pengetua gurusak, staf sokongan, driver apa semua tu. Kita diamanahkan oleh kerajaan. Kalau kita buat tak tahu kat depa pi pencen macam tu saja bermakna kerajaan Malaysia buat tak tahu. Bayangkan depa bekerja selama 25 tahun, 35 tahun, 40 tahun, macam-macam tahun yang ada, tiba-tiba dia pi macam tu ya, tidak ada surat terima kasih. Dia tak rasalah sedih lah. Nanti bila dia duduk tepi, duduklah dengan bongkai dia tu, duduk mengai. Dia pun teringat lah. Dulu jadi guru besar sekolah menengah Tanah Merah. Pencen siapa tak kata terima kasih. Cikgu Azuyah pun lalu buat tak tahu ya. Maknanya biarlah kita ucap terima kasih itu dari mulut dan juga dari hati. Senyum kita ni, Ustaz Syauqi dengan izin senyum kita ni biarlah senyuman di mulut yang mana dia lahir dari hati. Takungan hati, biar senyuman itu merupakan takungan hati kita. Kita tunjuk bahawa bukan kita berlakon. Kita ucap terima kasih tu, kita peluk dia. Kalau perempuan peluk perempuan, tadi tak boleh lah peluk, boleh peluk Kak Rusnah seorang saja. Peluk elok-elok, kata terima kasih banyak-banyak. Walaupun tuan-tuan perempuan semua-semua ni duduk tang mana tak apa, walaupun kita staf sokongan saja, terima kasih nak duduk selama ni buat kerja tolong Aziz tu ada sini saya nampak. Ucap terima kasih, pi abang kata pi salam, pegang belakang, ucap terima kasih. Sebabkan terima kasih ni sebenarnya adalah hadiah yang paling bermakna, tak payah duit. Kalau kita kata terima kasih sahaja pun rasa macam ya Allah, dia ingat juga nak kata terima kasih. Jadi ni mewakili pengarah dah ni, sebab pengarah mungkin tak ingat dah orang-orang tu. Saya mungkin tak ingat dah, setengah tak dan sebagainya. Jadi kita ucapkan terima kasih. Dan akhir sekali, hak yang keempat ni, akhir sekali ni, sebagai hamba Allah, umat Muhammad yang Ustaz kata tadi, bahagian ni kira patutnya duduk atas sekali, tapi dah kita duduk ada urusan kerja, kita taklah dia di belakang. Namun begitu di hati kita dia tidak ada di belakang. Di hati kita dia ada di depan sekali. Jadi sebagai hamba Allah, umat Muhammad, kita tak boleh lupa pesanan Tok Guru kita. Tiap-tiap orang dia wajib ada seorang Tok Guru. Habis tak ada Tok Guru mengaji Quran. Masa kita duduk kecil-kecil dulu. Tu habis paling tak ada. Tapi macam saya sentiasa ada Tok Guru. Walaupun Tok Guru tak boleh tak dan lah saya nak pergi duduk sila lama-lama. Tok Guru saya di sini adalah Ketua Sektor Pendidikan Islam. Saya langkah masuk saja pintu pagar tu, benda yang saya nampak yang pertama sekali, saya nak pergi cari Ketua Sektor Pendidikan Islam, walaupun dia sangat sibuk pada masa itu, dia pergi kursus rata. Dengan kru dia itu. Mereka tu Tok Guru kita. Dengan kru dia tu. Mereka pun nampak tiap-tiap malam saya mai. Saya mai bukan saya buat apa, saya kerja duk angkut barang. Pengarah perempuan kan tak tahu. Kotak dia saja. Bau tu sikit tu, berlambak lagi tu rumah. Rumah satu ruang siapa tak boleh pergi. Pelambak. Mereka duk tanya, mau bila nak buat pergi ni, mau pergi langkut. Nanti saat.
Mama bagi kesedihan meninggalkan anak-anak mama 2,500 tu hilang. Saya kan habis sedih ni. Bukan boleh cakap ni nak pergi Khalid tu cakap pergi cepat ni nak pergi teringat meleleh air mata pula. Orang kata pengaruh pondok Riau pula ni. Jadi kan tok guru kena ada. Buatlah macam mana pun. Saya ada di Kolej Matrikulasi Perlis tu saya ada Tuan Yang Mulia Ustaz Raja Azhar. Dia orang Kelantan, mengaji Kolej Islam. Pergi sambung di Mesir, 30 juih dalam dada. Dia lah, lepas tu bawah dia ada lagi Ustaz 2, Ubaidillah dengan Ramli, Ustazah ada 8 orang. Mereka semua ni, bila saya susah saja, saya panggil mereka mai. Mereka tak kira kalau 2-3 orang mai keliling saya tanya mereka, hak ni saya buat betul tak? Hak ni tak apa tak? Seorang budak keluar outing macam tadi lah tu, hari Sabtu tu, mereka pergi mandi. Tahu mereka mandi di mana? Di Bukit Ayak, dekat dengan Gua Kelam tu. Bukit Ayak tu. Lepas tu dia kena kencing tikus. Pi mandi tu, depa undang-undang yang pihak pengarah depa tak boleh pi mandi ayak. Saya haramkan semua tak boleh. Nak mandi ayak apa pergi balik mandi dengan mak. Weekend pergi balik mandi dengan mak. Jadi saya bagi depa buat kena kencing tikus. Petang Jumaat, Tuan Saifuddin nama dia. Duk elok lagi, duk jadi tu imam lah apalah, duk bilai lah apa. Tahu-tahu hari Jumaat malam tu saya duk tengoklah jadi tu imam tu, saya rajin enggak pi duk cakung tepi-tepi masjid tu. Dia duk jadi bilai lah semua. Tahu-tahu petang tu tengok message daripada pipi peperiksaan Syikin kata Tuan Saifuddin masuk wad demam. Saya tahu demam, tapi jawab pun relax lagi, demam tadi duk jadi elok-elok. Pukul 8 dia mesej kata demam, pukul 4 habaq koma. Ni cerita kencing tikus ni. Pukul 4 habaq koma. Saya pun terkejut tengok mesej sebab saya akan buka mesej dari masa ke masa tengok koma Tuan Saifuddin. Saya terkejut. Saya tanya telefon Tuan Syikin, koma siapa? Dia kata doktor kata kena kencing tikus. La ilaha illallah. Tu saya ni daripada pukul 4 nak cerah tu nak piarau tu rasa lama lah. Ya Allah, ya awak tak cerah lagi ni. Buka tingkap, duk kerja buka tingkap. Saya pergi bakang kata suami saya kata ni yang duk buka tingkap ni siapa pula dah? Saya kata tak apalah, ada lah. Dia tahu dah mesti ada benda cerita berlaku. Pagi-pagi lepas subuh tu saya pergi terus. Bila pergi sana, ajak pergi, saya bawa ustaz ini. Ustaz Raja, saya kata duduk belakang saya. Ustaz Ubay dengan Ustaz Raja. Ustaz Ramli dia sakit kaki, hak yang penyenih tu tak boleh dah, dia punya saraf tak kelih, saya bawa 2 ustaz. Ustazah tak apa, tunggu di kolej. Pipi timbalan jaga kolej. Ketua jabatan jaga kolej. Saya pergi dengan Ustaz Raja dorang. Bawa pipi seorang. Tuan-tuan dan puan-puan, cuma saya pesan Ustaz Raja, kalau saya jatuh, saya mati apa, Ustaz Raja tolong buatlah apa yang patut. Semua urusan untuk mati di rumah ada dah. Saya bulan kotak dah satu. Kain telekung lah apa semua. Memang kita kena buat macam tu di rumah. Tak ni kita mati, mereka duk kalut, duk cari macam-macam. Kita kena sedia ada sekotak untuk suami, sekotak untuk isteri. Mak dengan pak sudah lah. So kalau ada anak-anak jadi apa-apa, kita boleh urus. Kalau mak mati, bos satu kotak siap-siap. Segala benda yang berkaitan dengan urusan kita nak pergi sana, kena ada sekotak. Segala benda yang ada, ni saya kata, pergi tanya Bakak, Datuk Bakak, tanya dia tang mana, dia tahu. Saya abang lah kat dia. Dia memang dia tahu tang mana saya letak. Saya duk agak dah. Pasal kencing tikus. Kencing tikus ni memanglah adat dunia abang mati. Lepas tu tak apa, saya sampai tuan-tuan dan perempuan tahu tak apa yang berlaku. Tuan Saifuddin yang kemarin hari Jumaat duk jadi elok-elok tu imam tu, saya sampai. Saya tengok duk keras. Orang Kedah kata bahasa saya pinjam, keras terkejung. Panjang tu macam kayu. Saya melayah belakang. Saya melayah, Ustaz Raja sambut sungguh seperti yang kita kata, dia ikut mulut rupanya jadi benda ni. Saya kata Ustaz Raja sambut, Ustaz Raja dengan Ustaz Ubay sambut saya, tahan saya. Lepas tu Ustaz Raja baca apa tak tahu, telinga saya rasa sejuk. Saya duduk situ, saya tahu Ustaz baca banyak sikit, saya bisik Ustaz baca banyak. Saya tak mampu Ustaz. Dia tahu Ustaz, dating nak sabar. Dating sabar istighfar. Saya tak saya sabar latih suara tak boleh dah. Saya istighfar Ustaz. Saya kata ya Allah Ustaz Raja, macam manalah kita nak abang kat mak dia ni. Ya Allah. Masa tu tak tahu lagi kita kencing tikui. Ingatkan demam biasalah. Lepas Ustaz gagah papah dua-dua Ustaz tu. Ustaz tu guru kita papah biar pilah angkat duduk tepi. Ustaz picit kepala ni. Kepala saya picit-picit, saya pun semangat akhir panggil lah doktor. Lepas tu doktor abang kat saya tahu apa. Datin baliklah sediakan kain kapan. Tak ada harapan dah. Tuan Saifuddin ni tidak ada harapan lagi mengikut hukum kedoktoran. Dia kata tak ada harapan dah. Dia kata dalam masa kira kami boleh bagi sehari lah kot. Dia kata. Dan abang kat waris dia lah. Mak duduk di Kelantan baru lepas pantang 46 hari. Mereka 8 beradik. Tuan Saifuddin ni dia hak sulung, hak bawah, hak kecil tu.
Lepas pantang, saya kata, ya Allah ya Tuhanku, Syahrum kita nak habaq lagu mana ni Syahrum? Saya ayak mata ni tak gaduh riau lah, dia keluar tak tahu lah, dia tak habaq lah, meleleh. Mak depa kerja duk ambil tisu je. Saya tak nak buat macam mana ni Syahrum, bat. Sikit kita nak buat macam mana ni? Sat, kita tenang dulu. Saya kata, Sat, bagi saya. Lah sekali, saya kata saya tak boleh cakap dengan mak dia. Syahrum cakap, suruh mak dia mai, mak dia ke ayah dia mai juga. Depa pun mai lah. Habaq atas saya, Tuan Saifuddin pun baru cakap dia sebelum dia koma tu dengan mak dia. Mak dengan ayah tu mai dengan ingatan bahawa anak itu sebenarnya demam saja. Jadi mak dengan ayah aja mai bawa baby tu dengan adik, dua adik kecil tu. Mai sampai tengok. Saya kata, ish macam ni lah. Saya kata kat Syahrum habaq lah, depa duduk dekat, depa mai sampai tang baling habaq lah. Habaq sikit lah kata Tuan Saifuddin, agak teruk. Kita habaq peringkat. Habaq peringkat, mak dia sampai je dekat bilik saya tu. Tok baby kat pak dia masuk bilik saya dan tanya, Datin, anak saya teruk ke? Saya 2 kali pengsan. Tengok mak pula dah saya telefon cepat-cepat pakai telefon ketuk-ketuk tu. Zaini, PA saya, panggil Ustaz Raja, panggil Ustaz Ubaidillah. Mai pula dah dua orang tu. Duduk tepi saya, Ustaz jangan tinggal saya langsung. Lepas tu Ustaz pun duduk tu selawat apa semua. Barulah saya cakap kat mak dia. Sebab masa saya bertemu dengan 10,000 tiap-tiap tahun tu selama 7 tahun setengah tu, saya selalu kata kat Waris, saya akan bela anak tuan-tuan dan puan seperti anak saya sendiri. Tetapi saya bela habis-habis. Saya guna pensyarah saya, timbalan saya, semua staf sokongan saya akan bela anak-anak ni. Tetapi Allah Ta'ala akan tentukan apa nak jadi. Jadi kita kena redha di situ. Jadi mereka tu ada benda tu, tapi nak redha anak ni, cek, oi. Tak usah sembang terah lah, siapa tak kena lah. Jadi akhirnya, cakap-cakap, bawa mak dia pergi, lepas tu mak dia pula pengsan, pak dia pengsan. Tuan-tuan dan puan-puan, berkat doa daripada seorang ibu, ayah dan tok guru ni, saya kata kat Ustaz Raja, saya kata saya tak mau apa-apa, saya tak mau tahun ni result matrikulasi Perlis, biar pilah nak jadi macam mana pun. Saya kata saya tak mau dah result tu, saya nak hendak Tuan Saifuddin hidup. Saya, Ustaz tolonglah berdoa macam mana pun, Ustaz bacalah apa, tak kira, saya tak mau pergi jadi pengarah dah. Saya tiap-tiap hari saya nak ulang pergi hospital. Jadi timbalan ambil alih selama 26 hari. Saya pergi sains surat, pukul 9.30, pukul 10, suruh driver pergi hantar, saya pergi duduk situ sampai pukul 1. Tiap-tiap hari selama 26 hari. Saya minta doa kat Tuhan, minta macam orang Kuala Nerang minta tak hujan masa nak motong. Ya Allah ya Tuhanku, pergi habaq kat Tuhan ni betul-betul. Bahasa memang bahasa Melayu, saya tak mengajar Arab. Ya Allah ya Tuhanku, bagilah anak aku Tuan Saifuddin ni hidup, ya Allah, dengan izin Allah. Kira saya tengok dia punya skrin, daripada skrin dia punya dada dia tu, dia buat postmortem dada tu, tak nampak apa, pecah dah, kencing tikus ni macam pecah darah tu. Pecah habis tak nampak putih lah. Tapi keajaiban berlaku di situ. Di mana ustaz-ustaz ni berdoa, cikgu-cikgu dia, mak dia lah yang terlebih lagi, mak dia berdoa, mak dia duduk di situ, tapi mana Tuan Saifuddin hidup. Lepas 26 hari sampai doktor yang kata kat saya mati tu, minta maaf kat saya lah. Saya kata tak apa, doktor habaq dari segi dia memang kena mati pun. Tidak, mereka kata mereka tak mengaji lah kan, dia kena mati lah. Jadi berkat daripada tok guru ini akan berlaku satu keajaiban. Jadi saya harap di sini kita ada, Tuhan anugerah kat kita sektor pendidikan itu, itulah tok guru kita, dan kita jangan lupalah kepada mereka. Dan juga kita jangan sekali-kali lupa kepada anak-anak yatim. Apabila kita membuat sesuatu program, kita kena ingat anak yatim, kita juga kena ingat kawan-kawan kita yang bukan agama Islam, yang ada dengan kita. Dalam tu akan ada. Jadi bila kita buat program kerohanian kepada hak yang bukan agama Islam ini, kita kena buat juga. Kita rancang sesuatu yang seiring dengan keagamaan mereka. Jadi kita jangan tinggal mereka. Mereka pun perlukan juga dari segi kerohanian jiwa itu. Jangan sekali-kali tinggal. Hak yang bukan Islam itu, semua bangsa itu dah anak buah saya. Jadi mereka kena ada dengan saya. Walaupun hak kerohanian, hak yang tentang agama Islam kita buat dengan pendidikan Islam, hak yang tu kita ada moral itu, unit moral dan sebagainya pun kita uruskan juga. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, saya harap apa yang saya sampaikan pada hari ini, saya tak mau sampai tentang program apa ke apa pun, saya tak mau sampai. Hak ni luahan hati seorang ibu. Saya, umur saya lah, saya tak rahsia umur. Saya habaq betul-betul. Umur saya tahun ni 56. 56 tahun ni. Hak atas pentah dengan bawah ni ada yang 58. Tapi saya mak muda. Pok hari tu ni dia kahwin ke satu, dia kahwin lain lah. Dia kahwin lain masa mak mati-mati tu, dia kenal, dia kahwin lain. Jadi ni mak muda.
Jadi mak muda ini, semua ni bukan kak, bukan adik, bukan siapa-siapa. Dalam satu konteks mungkin kak lah, Kak Rusnah apa semua, Kak Puzia. Tapi dalam satu konteks saya mak. Jadi Kak Mak ni nak cerita apa Maila, tapi saya tak berapa suka. Satu lagi depa suka tanya pengarah suka apa? Pengarah tak suka apa? Pengarah ni tak suka satu. Saya tak suka orang berkelahi. Walaupun saya perempuan, saya tak suka sungguh-sungguh hati orang berkelahi. Saya tak suka orang berkelahi, saya tak suka orang mengata kat orang. Saya tak suka, maksud hak tak seronok lah, saya tak suka. Saya suka hak positif ya. Nak main cerita kat saya, main cerita positif. Kalau orang fitnah saya atau mengata kat saya, baik pergi kat mereka, tak usah duk jawab apa. Jangan main habak kat saya. Saya akan dapat pahala dengan markah lah. Kalau main habak lagi saya jawab sepatah habis lah. Tak ada dah markah tu. Jadi baik pergi lah mereka nak kata apa. Mereka nak kata suami saya kahwin 6 kau baik pergi kat mereka. Ataupun mereka nak kata lah apa pun. Mereka nak kata awak lah pengarah tu guni baik pergi kat mereka. Okay, saya tak suka hak tu saya tak suka. Betul-betul saya nak bahas tuan-tuan dan puan. Yang saya suka, payah sikit lah saya suka ni pasal saya suka ni, saya bukan suka mengai ke ataupun naik ataupun naik apa kan, saya tak suka. Saya suka budak-budak. Saya suka budak-budak. Depa di Kolej Matrikulasi Perlis tu pening dengan pengarah tahu siapa? Budak-budak dia kerja kumun mengarah. Saya kalau nak keluar sendap tengok dulu. Kalau saya keluar waktu time tu penuh budak-budak pakai tak mesyuarat lah depa. Pok tu dia main nak tengok gambar lah, main nak peluk perempuan, nak peluk hak lelaki nak tengok gambar. Ada lagi saya layan depa tu, depa cukup geram. Depa lah ni nak mesyuarat apa depa tak bagi pengarah keluar. Sebab kalau saya keluar akan sangkut kat budak-budak habis kata. Saya suka budak-budak. Allah bagi dah tu tak payah. Saya suka budak-budak, mungkin saya tak ada keluarga yang sebegitu kot. Saya suka budak-budak. Sangat suka budak-budak. Jadi kan mulai daripada hari ini saya akan jadi ketua kepada tempat ini. Terimalah saya dengan seadanya. Kalau tak elok, tak sedap, tak apa pun, nanti dari masa ke masa saya akan perbaiki yang tu. Dan juga imarahkanlah kita punya surau-surau tu, bersihkan surau. Saya pindah sekali masuk dalam tu. Sebab saya main-main tu saya buat yasin dalam bilik saya tu dengan tujuan bukan apa. Sebab kita naik rumah kita buat yasin, masuk bilik pun kena buat yasin. Saya panggil lah dalam 7-8 orang buat yasin. Lepas tu pergilah tengok surau, pinjam-pinjam. Saya tengok surau tu boleh dibaiki. Unit pembangunan nanti tengoklah nah. Pintu-pintu hak lama apa semua tu tolong baiki bagi nampak bersih lah kawasan tu. Dan saya dengan rendah hati saya katakan bahawa walaupun saya tinggal orang-orang yang sangat saya kasihi, iaitu 2,500 pelajar, 300 staf sokongan dan juga pensyarah, saya rasa saya mulai sayang kepada tempat ni lah. Perkahwinan kita ini perkahwinan yang diatur oleh Tuhan. Walaupun tak cinta gila-gila lah, tak cinta bagai nak rak tu, tapi saya rasa hati saya sudah mula sayang kepada tempat ni. Saya akan mulai kenal lah dalam masa yang terdekat ini. Saya akan mulai kenal seorang demi seorang. Walaupun tolong pakai name tag supaya senang bila saya nak panggil. Saya taklah panggil Nini macam tu saja. Jadi tolong pakai name tag. Semoga jiwa kita sama-sama tenang dalam mencari keridhaan Allah ni. Dan jika telah kita tersilap di mana-mana, jika kita ada kesilapan, saya pun sama nah. Kalau kita tersilap di mana-mana selama ni, yang menyebabkan orang duk kata, kita biasa dengar orang kata kat kita perbaiki, kita cuba perbaiki apa-apalah kira. Sebab saya tak suka menghukum orang. Hukuman itu hanya boleh dibuat oleh Allah saja. Siapalah kita nak hukum orang tu? Orang tu harta Allah. Dia yang buat, kata kita pergi hukum tak tahuan. Saya tak suka. Hak mana yang ada depan saya tu buatlah kerja elok-elok. Saya tidak akan tukarkan sesiapa pun kecuali orang tu minta tukar, yang boleh kita tukarkan, ataupun kerana perkhidmatan untuk ditukarkan. Saya tak akan tukar. Jenis-jenis tu saya tak ada, benda-benda tu saya tak ada. Jadi kalau kita silap di mana-mana, hak orang selama ni duk kata macam ni apa semua, kita baiki elok-elok. Kita pakat-pakat kita baiki elok-elok. Semoga kita mendapat rahmat daripada Allah. Dan kepada barisan kawan-kawan yang ada di depan ni, 6 orang yang tak mai pun hari ni, semua kak-kak abang-abang saya lah kira. Kami mewakili semua ni satu dewan ini, mewakili Kerajaan Malaysia dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, mengucapkan terima kasih atas pengorbanan selama ini. Bukan sedikit pengorbanan selama ada di pentas pendidikan ni. Saya tahu macam-macam cabaran, dugaan, macam-macam lah kira. Saya kenal setengah dari yang ada di situ. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalaulah ucapan terima kasih kami ni tak cukup lah kepada apa yang berlaku pada hari ini yang akan menjadi sejarah tu, kami minta maaf banyak-banyak. Dan kalau ada kekasaran dari pihak anak-anak buah yang terdahulu semasa berurusan, saya minta maaf lah.
InsyaAllah. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan yang lain nanti. Dan semoga Allah Ta'ala sudi memandang kita semua di Jabatan Pelajaran Negeri Kedah ini dengan pandangan rahmatnya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.